Suratul Qasas surat 385 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung ya suratul Qasas.
surah ke-28 mengikut turutan mazhab dan mengikut turutan nuzul. Ini surah yang ke-40 lebih. Suasana ketika mana diturunkan ni Nabi SAW dakwah Nabi SAW di Mekah ni sudah difahami oleh orang Mekah. 40 surah dah turun, maka orang Mekah sudah faham dah. Cuma yang menghalang mereka daripada beriman kerana apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang ada dalam Quran ni, kandungan ni, risalah ni, orang Mekah tak berani nak terima, Mereka sudah faham dah kebenaran dan mereka panggil apa kebenaran, petunjuk. Tapi mereka waham kalau terima hak ni dak Mekah dalam bahaya. Dak kalau terima Nabi, bukan setakat Quraisy dalam bahaya, orang Mekah dalam bahaya. Itu dia punya waham dia. Jadi surah ni diturunkan di Mekah untuk Nabi baca pada orang Mekah, nak bagi tahu tentang Allah SWT, tentang kudrat dia. Perkara yang mana semua disepakati dah dengan orang Mekah, Nabi dan orang Mekah, sahabat. Orang Mekah terima Allah SWT, terima kewujudan Allah, terima Allah yang jadikan langit, bumi, semua tumbuh-tumbuhan, semua ni Allah yang jadikan, Allah yang tadbir. Tapi mereka kurang jelas tentang apa ni, lazim dia tu. Kalau beriman dengan Allah yang jadikan, tunduk hanya pada Allah tu mereka tak. Sebab dia ajar oleh Tok Lebah sebelum ni suruh selain daripada Allah SWT boleh tak, tidak bercanggah. Jadi surah Qasas ni nak cerita tentang kudrat Allah SWT, tentang ilmu Allah SWT, tentang pentadbiran Allah SWT, untuk tenangkan orang Mekah ni, supaya terima, supaya hilang waham tu. Dan surah ni seperti mana kita baca surah Yusuf kan, ada surah Qasas dengan surah Yusuf ni ada hubungan yang sangat rapat. Dalam surah Yusuf Allah Ta'ala bagi tu ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Qasas duduk sini, Al-Qasas ni jamak kisah. Kisah ni suatu cerita yang diberitahu sebenar tu dipanggil kisah-kisah ni. Suatu yang mana diceritakan perkara yang sebenar berlaku, dan ni yang berlaku. Allah Ta'ala nak tunjuk kudrat dia kepada kita, bahawa segala sesuatu dalam pentadbiran dia, segala sesuatu dalam ilmu Allah SWT. Kita tengok daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tasimin, hanya Allah yang maha mengetahui. Mula dengan Quran, tilka ayatul kitab bil mubin. Mula dengan Quran, akhir dengan Quran. Surah ni mula dengan Quran, akhir dengan Quran. Itulah ayat dalam kitab yang sangat jelas. Itulah ayat Quran. Ayat tu sendiri pun jelas dah. Ayat-ayat dalam kitab yang sangat jelas. Natlu alaika, kami baca pada kamu wahai Muhammad, min naba'i Musa, cerita yang besar, cerita yang hebat. Naba' ni berita yang besar, yang hebat. Cerita Nabi Musa dengan Firaun. Cerita ni cerita yang hak bil haq. Kami ceritakan kamu dengan penuh kebenaran, untuk menzahirkan kebenaran. Kebenaran apa? Layaknya Allah SWT ditunduk, dipatuhi, diikuti perintah dia. Cerita ni untuk buktikan tentang kudrat Allah, tentang ilmu Allah, tentang kita kena tunduk hanya pada Allah. Itulah hak. Liqaumi yu'minun, untuk kaum yang nak beriman dengan Allah SWT. Sesungguhnya Allah Ta'ala bagi tahu mukaddimah dia tentang Fir'aun ala Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun ini telah berlaku sombong di atas muka bumi di Mesir. Dan waja'ala ahlaha syi'an, cara dia berkuasa menguasai Mesir ni, Allah Ta'ala bagi tahu dia jadikan penduduk Mesir ni syi'an, berbagai firqah. Dia yang benar, pecah dia perintah. Ini cara Fir'aun. Bila pecah, orang tidak ada kekuatan, maka dia boleh manipulasi. Dia guna belakang, dia guna kekuatan. Dia bukan sekadar memperhambakan Bani Israel, tidak. Orang-orang dia terdiri daripada Kipti, terdiri daripada Bani Israel juga. Pembesar-pembesar Fir'aun tak terdiri di kalangan Bani Israel sendiri. Dia bukan Bani Israel itu semua keseluruhan itu jadi hamba, tidak. Bahkan dia guna. Sebab tu Qarun kita maklum tak? Qarun ni orang Bani Israel tak, tapi alik Fir'aun tak, alik Fir'aun.
Dia berpihak pada Firaun. Dan Allah Taala bagi tahu dalam surah, kita baca surah ni, surah Yunus, surah Taha. Allah SWT gambar ke Bani Israel ni beriman dengan Nabi Musa dalam keadaan takut Firaun, ala khaufin min Firaun wa malaihim. Takut pada Firaun, dia takut pada pembesar mereka, pembesar Bani Israel. Dalam kerajaan Firaun ni, pembesar ni terdiri di kalangan orang dia, terdiri di kalangan Bani Israel. Jadi pembesar Bani Israel ni jadi tali baru, jadi jasus. Jadi Firaun pegang pembesar ni pegang Bani Israel supaya tunduk pada Firaun. Itu syarat. Allah Taala bagi tahu waja'alah, dia jadikan rakyat dia ni Syiah, berbagai firqah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yang mana dia telah memperhambakan satu golongan di kalangan mereka. Satu bagi dia naik kan, dia perhambakan supaya jadi kuli dia, jadi hamba dia di kalangan Bani Israel. Dengan cara lagu mana? Yudhabbihu abna'ahum, ini cara Firaun. Membunuh anak-anak lelaki, membunuh anak-anak lelaki mereka, menguasai. Ini cara Firaun, cara zaman sekarang. Perhati mana-mana Israel duduk ke tak? Dia merosakkan anak muda. Cara lain ni dengan dada, cara lain ni dengan arak. Kalau di South Africa tu, anak-anak muda orang tempatan tu, orang Afrika ni penuh dengan arak ya. Penuh dengan arak. Yudhabbihu abna, mereka sembelih anak lelaki, wa yastahyi nisa'ahum, dia biarkan hidup untuk dijadikan hamba, untuk khidmat pada mereka. Innahu kana minal mufsidin, Allah Taala bagi tahu sesungguhnya Firaun ni seorang yang mana benar-benar telah melakukan kerosakan. Kemudian Allah Taala tunjuk kudrat dia. Allah Taala tengok bahasa Allah Taala guna, wa nurid, kami ingin annamunna 'alal ladzina sud, kami ingin bagi nikmat yang sangat besar kepada orang yang mana dianggap lemah di atas muka, orang yang mana dijadikan hamba, golongan yang lemah. Kami ingin bagi kebaikan, bagi nikmat yang besar. Allah Taala bagi tahu kepada orang yang mana dianggap lemah di atas muka bumi di Mesir. Wa naj'alahum a'immah, kami ingin jadikan mereka sebagai imam, kami ingin jadikan mereka pewaris. Allah Taala bagi tahu kami ingin bagi nikmat pada mereka, kami ingin jadikan mereka pemimpin, kami ingin jadikan mereka ni sebagai pewaris kerajaan Mesir. Itu Allah Taala nak. Dalam keadaan lagu mana? Dalam keadaan tidak ada asbab agama. Ini Allah Taala bagi tahu pada kita ni, supaya kita yakin bahawa Allah ni dengan taat perintah dia ni, kita faham bahawa segala dalam pentadbiran dia berlaku. Ini dia tunjuk kisah yang benar yang berlaku dengan ilmu yang ada pada zaman kita ni. Nak lawan orang seperti mana Firaun tak ada jalan. Kalau kita kata cerdik, kalau kita kata kita cerdik, kita ada PhD bahagian sains politik, master, kumpul belakang. Nak lawan seperti mana Firaun pada orang seperti zaman kita ni, boleh buat. Tapi ni Allah Taala tunjuk ni. Allah Taala kata apa ni? Aku nak kukuhkan golongan yang lemah ni, dan aku nak jadikan mereka pemimpin, aku nak mewariskan kerajaan Mesir ni pada mereka. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami nak kukuh, nak bagi kuasa pada mereka di atas muka bumi ni. Wa nuriya Fir'aun, kami nak tunjuk pada Firaun, kami nak tunjuk pada Haman, kami nak tunjuk pada tentera-tentera mereka berdua tu, maka apa yang mereka takut. Mereka takut apa? Hilang kuasa. Ini Allah Taala beritahu. Cerita dia lagu mana? Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyu pada mak Nabi Musa. Wahyu lagu mana? Wahyu lagu tak seperti mana Allah wahyu pada Maryam. Tak jadi nabi, sekadar wahyu. Tak seperti mana kita tak perlu fikir wahyu ni ilham ke tak, wahyu. Seperti mana Allah Taala wahyu pada Nabi Yusuf ketika mana Nabi Yusuf kecil lagi, duduk dalam telaga. Allah Taala guna Allah Taala wahyu kan. Allah Taala wahyu. Tentu dah mak Nabi Musa ni orang perempuan salihah dah, orang ada kedudukan tinggi. Nak kedudukan tinggi. Allah Taala wahyu, Allah Taala bagi pada mak Nabi Musa ke buat, bagi tahu ke buat, an ardi'i, lahirkanlah Nabi Musa, jangan takut. Masa ni maksud dia tengah mengandung bimbang. Tahun ni Firaun waktu siapa dia berlahir akan dibunuh. Allah Taala jadikan mak Nabi Musa mengandung berlahir pada tahun Firaun buat keputusan untuk bunuh. Allah Taala tunjuk kudrat dia. Ni bila Allah, yang mana hadis daripada Ibnu Abbas kan, ketahuilah bila Allah SWT ingin kebaikan, tak ada siapa boleh bagi mudarat. Tak ada siapa, manusia dan jin berkumpul untuk bagi mudarat, tak akan dapat bagi mudarat. Bila Allah Taala ingin kebaikan, ni Allah Taala tunjuk pada kita ni.
masalah wahyu pada mak Nabi Musa, lahirkan. Fa idza khifti alaihi, bila kamu bimbang keselamatan Nabi Musa ni, sebab peringkat lagu mana? Fa alqihi fil yam. Ni perintah Allah Taala pada mak dia. Ini keadaan Allah SWT uji mak Nabi Musa ni sebab peringkat dak lepas nak dalam sungai ni, fil yam. Fa alqihi fil yam, lepaskan dia fil yam. Dalam keadaan begitu terdesak, Nabi Musa, Nabi Yusuf, adik-beradik lepas dalam telaga, lepas dalam sungai. Jadi keserupaan. Nabi Yusuf, ayah dengan anak, cerita dia. Ni mak dengan anak. Dan Allah Taala bagi tahu, wala takhafi wala tahzani. Jangan takut dan jangan bimbang. Jangan takut dan jangan sedih. Apa? Jaminan daripada Allah SWT. Inna raduhu ilaiki. Sesungguhnya kami pasti akan kembalikan semula Nabi Musa itu kepada kamu. Dan perpisahan ni sekejap, sehari ni. Perpisahan ni, kalau kita kata sehari ataupun 2 hari, sehari lah. Pagi tu kita balik semula. Tapi Nabi Yusuf hilang bertahun-tahun. Tahun dah sampai dewasa. Ini Allah Taala bagi tahu. Dan inna raduhu ilaiki wa ja'ilu ni, kita boleh tengok selalu. Surah yang sama dah. Muka surat 39 ni ayat 85. Ya, ini ayat ni untuk tasliah untuk Nabi juga. Ayat 85 tu, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya wahai Muhammad, Allah tunjuk pada Nabi, zat yang fardu ke atas kamu untuk tegakkan Quran ni, la radduka ila ma'ad, dia akan kembalikan semula kamu ke tempat kelahiran kamu ni, ke Mekah ni, dalam keadaan Nabi dapat kemenangan. Ini surah diturun di Mekah, Nabi tak hijrah lagi. Tapi Allah SWT sudah mula gambar kepada Nabi akan dihalau daripada Mekah. Dan janji Allah pada Nabi, zat yang mana fardu pada kamu untuk tegakkan Quran ni. Mana Nabi SAW ni sebenarnya diwajibkan atas dia untuk tegakkan apa yang dalam Quran ni. Dia kerana tegak Quran, Nabi dihalau. Dan Allah telah janji, la radduka ila, kamu akan dikembalikan semula di Mekah dalam keadaan dapat kemenangan. Seperti mana mak Nabi Musa ni, bila buang anak dia dalam sungai Nabi Musa ni, akan dikembali semula pada dia. Jadi ini sebagai tasliah. Allah nak tunjuk kudrat dia. Ini janji daripada Allah. Janji Allah ni benar. Kita boleh tengok dah. Nabi pun tengok dah. Ini surah ni bagi nak supaya kita siqah dengan perintah Allah SWT. Inna raduhu, sesungguhnya kami akan kembali ke semula Nabi Musa ni kepada kamu, wa ja'iluhu min, dan kami akan jadikan dia ni sebagai rasul. Bagi tahu dah, anak kamu ni jadi rasul. Itu wanita yang mana ada kedudukan tinggi, mak Nabi Musa ni. Seperti mana ayah Nabi Yusuf, Yaqub. Faltaqatahu al Fir'aun. Hak ni kalimah yang sama. Nabi Yusuf yaltaqituhu ba'du sayyarah. Nabi Yusuf diambil oleh orang musafir. Hak ni diambil oleh keluarga Fir'aun. Faltaqatahu, lalu bila diletak Nabi Musa dalam tabut, hanyut dalam sungai tu, Allah SWT gerakkan tabut tu masuk dalam kawasan istana. Faltaqatahu, lalu keluarga Firaun tu kutip. Liyakuna, Allah Taala bagi tahu, ambil itu Allah Taala bagi tahu, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ini supaya jadi kan, mereka ambil ni supaya Allah jadikan pada mereka ni Nabi Musa ni musuh mereka dan menyebabkan punca kesedihan mereka. Allah Taala bagi tahu dengan gagah bagaimana dia nampak musuh dia ni, Firaun nak binasakan Nabi Musa, nak binasakan Rasul dia. Allah SWT besarkan Nabi Musa dalam istana dia, tak boleh buat apa dia. Ni Allah tunjuk kudrat dia. Nak supaya kita faham, supaya yakin dengan dalam perintah Allah SWT ni ada kebaikan. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Inna Fir'aun, Allah Taala begitu, sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentera mereka ni kanu telah melakukan satu kesilapan. Wa qalat imra'atu Fir'aun, berkata isteri Fir'aun, qurratu 'ainin li wa lak, penjujuk mata aku dia penjujuk mata kamu. Bila Fir'aun nak bunuh budak ni, sebab Fir'aun tahu dah ni, tengok tahu dah. Siapa dia tahu anak tai orang nak dia buat keputusan bunuh. Dia buat keputusan. Tak.
Tapi tengok ni, Allah SWT jadikan dia tak boleh buat apa. Ada kelemahan. Allah Ta'ala guna semua asbab-asbaan. Jadi Allah Ta'ala jatuh ke hati isteri dia tu pada Nabi Musa. Jadi isteri dia bagi tahu qurratu aini walad. Penyejuk mata aku, dia penyejuk mata kamu. La taqtuluhu asa an yanfa'ana. Jangan bunuh dia. Mudah-mudahan an yanfa'ana, mudah-mudahan dia bagi manfaat pada kita. Au nattakhidahu walada. Ataupun kita jadikan dia sebagai anak angkat. Wa hum la yash'urun. Dalam keadaan mereka tak sedar, tak khabar, tak perasan. Surah Yusuf, ini isteri kata pada suami. Dalam surah Yusuf, suami kata pada isteri, akrimi mathwah. Al-Aziz, Menteri Mesir, ayat pada isteri dia, akrimi mathwah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu. Semua perkataan yang sama daripada pihak suami kata pada isteri, tak muliakan dia, sediakan tempat tinggal dia, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada dia, kita jadikan dia anak akak yang fa'an. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga. Jadi mak Nabi Musa bila lepas yang Nabi Musa dak dari sungai tu, dak hanyut ke dak, tak nampak ke dak. Ni seorang ibu Allah Taala gambar kepada kita. Pada pagi tu wa asbaha, jadilah mak Nabi Musa tu fuadu ummi Musa fariga. Dak. Ni kata fuad ni, dada mak Nabi Musa ni fariga, jadi kosong. Jadi benar fuad ni dia bukan dada. Tak pada terjemah dada. Dada dari bahasa sudur. Sadrun tu dada. Dalam tu fuad. Fuad ni apa dia? Wi'a, tempat kumpulnya ilmu. Tempat kumpulnya ilmu. Tempat kumpulnya ilmu. Qalbun, hati tu. Tempat ilmu yang meresap situ. Tapi fuad ni tempat berkumpulnya ilmu. Ilmu mari daripada mana? Mari daripada pendengaran, mari daripada penglihatan. Tak dengar pendengaran, penglihatan masuk dalam fuad. Fuad ni ilmu di situ. Sebab tu kalau kena jekoh hilang. Sebab tu dalam keadaan tekan kan mak dia kan, bila tengok anak hanyut kan tak, tekanan yang dah pergi jadi kosong, jadi hilang. Kata Allah gambar ke tekanan yang dihadapi oleh mak Nabi Musa ni. Jadi mak Nabi Musa ni dah, bila anak pisah dengan anak pula baru lahir kan, bagaimana perasaan? Itu keadaan dia fuad farigha, tak tahu apa, jadi kosong. Hidup ni jadi kosong, dada tu jadi kosong. Allah nak gambar kan, hidup jadi kosong dada. Fuad ni kalau kena jekoh kan tak ingat dah. Tu dia fuad, tempat kan berkumpulnya ilmu. Ilmu yang masuk daripada pendengaran, penglihatan dalam fuad. Dalam fuad. Ni pun satu nikmat yang sangat besar yang Allah Taala bagi pada manusia. Yang ada pendengaran, penglihatan ni dia ada fuad. Dia ada fuad. Sebab tu Allah Taala bila sebut mata dan telinga, lepas tu sebut fuad. Sebut fuad. In kadat la tubdi bihi, hampir-hampir mak Nabi Musa ni nak menzahirkan, nak menzahirkan tu anak aku, tidak peduli. Tapi laula an rabatna, tidaklah kerana Allah SWT telah rabatna ala qalbiha, telah kukuhkan hati dia, supaya dia jadi mukmin yang sebenar-benar. Ni kalau ashabul kahfi kan tak, wa rabatna ala qulubi, kami kukuhkan hati dia bila dia bangun kecek, bagi tahu Rabbuna Rabbus Sama, Tuhan kami adalah ciptaan. Allah nak suka mereka. Mak Nabi Musa ni dalam keadaan tekanan dengan anak ni, Allah Taala perintah campur anak kamu dalam sungai dah, buat tu, ikut taat perintah Allah SWT. Maka ketika itu Allah SWT kukuhkan hati. Kukuhkan. Sebab tu ulama bagi tahu, ulama tafsir bagi tahu, kalau kita taat perintah Allah dalam keadaan yang luar biasa seperti keadaan ni, maka Allah datangkan nusrah, bantuan dalam keadaan luar biasa ya. Dalam keadaan luar biasa. Kita taat perintah Allah. Dalam keadaan lagu ni taat perintah Allah SWT. Wa qalat li ukhtihi. Jadi Nabi Musa bila Allah SWT kukuhkan hati dia, tak tenang, wayak pada kakak Nabi Musa. Kusih pergi tengok ikan mana peti tu gerak nak kusih. Fa basurat bihi an junub. Lalu kakak dia pun pergi tengok. Kakak dia ke adik perempuan dia lah, adik perempuan dia ni pergi tengok daripada jauh. Wahum la yash'urun. Dan ketika itu orang istana tak khabar. Jadi kakak dia tengok peti itu masuk dalam istana Firaun. Dia pergi perhati. Tengok kakak Nabi Musa ataupun adik-adik perempuan Nabi Musa yang main peranan untuk menyatukan di antara Nabi Musa dengan mak dia. Cerita Yusuf, adik-beradik lelaki daripada jantan
Tapi main peranai ke apa dia? Pisah ke dia antara Nabi Yusuf dengan ayah. Hubungan yang sangat main surah ni dengan surah Yusuf. Wa haramna alaihi, Allah Taala datangkan bantuan. Dan kami telah haramkan ke atas Nabi Musa ni al-maradi, ibu susu. Ada atau semua susu, maradi. Orang nak menyusu ni Allah SWT haramkan. Min qabl, sebelum ni. Jadi budak bayi yang dibuat dalam sungai, dak dikutik, lepas tu jerit lapar. Wui susu tak asyik, jerit. Jadi orang jadi pening. Jadi gagal dalam istana ni. Dak, budak ni lagu mana ni? Dak. Jerit tu lapar dah, tahu dah, tapi wui susu tak asyik. Sebab apa? Allah Taala haram. Allah SWT telah haram. Maksud haram sini Allah Taala sekat. Dak, tak boleh. Nabi Musa jadi tak asyik. Tapi kudrat Allah SWT. Allah nak yang atur belakang. Allah SWT atur belakang supaya kita siqah dengan dia. Lalu bila keadaan ini berlaku, adik-beradik Nabi Musa ni, adik-beradik perempuan ni pergi masuk dalam istana. Bapak boleh masuk dalam istana gitu? Dia memang dia jadi hamba dah. Mana Bani Israel ni, di kalangan wanita mereka ni memang zahirnya kakak ataupun adik Nabi, tertuduh kakak dia dah ni, bukan adik dia dah. Kakak dia ni maknanya duduk khidmat dah, duduk biasa dah dalam istana ni. Bahagian khidmat, bahagian jadi hamba, cuci kau gapo, kau basuh kau dapur kau. Jadi bila tengok keadaan lagu tu, hal adlu gijpa bagi tahu. Mohon aku tunjuk pada kamu satu ahli baik, satu orang yang boleh bantu, yang boleh jaga untuk kamu ni. Wahum lahuna, dia mereka ni ikhlas, dak menjaga dengan ikhlas. Dak. Waradnahu ila, pak lagu mana boleh share kan? Share tu mak dia kan? Tentu dah mana Nabi Harun ni, dak mana abai dia dah. Kalau kira beranak dulu dari masa setahun baru, dak ada susu lagi. Masih dah tak syak gitu, masih dah istana kecek ni. Tak takut mak dia sebenar. Dak tengok-tengok ada abai. Dak ada anak juga baru umur setahun. Dak baru umur setahun, kata boleh lagi. Jadi ni mungkin jadi asbab. Maka bila tengok-tengok je Allah, dak boleh bagi menyusu. Susu banyak. Maka dia bagi. Faradnahu ila ummihi, maka kami kembalikan Nabi Musa kepada mak dia. Kai taqarra ainuha, supaya ada menenangkan mak Nabi dia, mak Nabi Musa. Wala tahzan, supaya dia tidak sedih lagi. Wali ta'lam, dia supaya dia yakin bahawa janji Allah itu benar. Tengok ni Allah Taala tunjuk pada kita ni. Zahir. Walakin aktsarhum la, tapi kebanyakan manusia ni Allah bagi tak erti. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Bila Nabi Musa telah dak sampai umur dewasa, wastawa sempurna, dia balagha ashuddahu, dak bila sampai umur dewasa, wastawa sempurna dewasa dia, kematangan dia wastawa. Berarti kita kata istawa ni maknanya sempurna. Ataina hukman wa, maka kami bagi pada Nabi Musa hikmah dan juga ilmu. Sama Nabi Yusuf gitu kan. Ayat gini kan. Yusuf. Tak masa isteri Al-Aziz itu pera dia sebelum kena goda tu, ayat gini kan. Tak, kami bagi pada Nabi Yusuf. Tak. Ataina hikman wa ilma. Sini Musa pun sama juga. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang muhsin, orang yang buat baik. Ni Allah Taala nak cerita pada kita betapa kenapa Nabi Musa ni layak jadi rasul. Sifat dia tak terkesan. Ni ulul albab ni, dibesar dalam istana Firaun. Biasanya dak manusia ni bila dibesar dalam istana orang jahat, dia jadi jahat. Dak dalam keluarga tak molek, jadi tak molek. Suhana ni main peranan, suhana besar. Suhana dibesar dalam rumah orang takabur, tengok tak. Tapi tengok Nabi Musa, wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin. Nabi Musa masuk satu tempat, satu negeri, satu kampung. Dalam keadaan penduduk kampung tu ghaflah, tak ada orang. Maknanya masa tu tak ada orang. Zahirnya agak musim panas, tengah hari, biasalah. Kalau negara Arab ke tak, musim panas tengah hari kita tubik. Tak. Wajada fiha rajulain. Maka Nabi Musa dapati dalam kampung tu ada dua orang yang sedang balah, Hadza min syiati, seorang di kalangan kaum dia, Bani Israil, wa hadza min, seorang min adui, seorang di kalangan kaum musuh dia, Firaun, Kipti. Lalu fastaghathahu alladhi min syai', maka satu orang daripada kaum dia tu, Bani Israil tu, seorang Bani Israil tu, balah tu, nak minta tolong Nabi Musa. Bila tengok Nabi Musa, muka tengok muka serupa kan. Misal kita dah ni, minta tolong untuk bantu dia mengalahkan musuh dia. Lalu Nabi Musa tu lapar.
Nabi Musa tengok tu, tak. Sebab zahirnya, tak, zahir. Tak. Orang Firaun ni yang selalu buat zalim pada Bani Israel. Fawakazahu, Nabi Musa tu. Fawakazahu Musa. Telah pukul. Wakaza sebenarnya pukul di dada. Pukul di dada. Faqadani. Nabi Musa pukul kat dada tu kan, pakai mati lalu. Benar tolak kan. Tapi Nabi Musa kan, batu pun apa dia? Pecah dia tumbuk kan. Tak. Malaikat pun dia tapak, tak pecah muka juga kan. Tak. Nabi Musa kan. Mana kekuatan Nabi Musa yang Allah SWT bagi. Jadi faqadani, dia pukul, maknanya ni dipanggil bunuh syibhu amad. Tak sengaja. Tak. Ada kesumpahan tak sengaja. Sebab dia nak halal sebenarnya, nak halal. Tak. Nak halal. Qala hadha, tengok sebab tu tengok Nabi Musa. Qala hadha min, ini sebenarnya perbuatan syaitan ni. Perbuatan syaitan lagu ni. Innahu aduwwun mudillun mubin. Dia syaitan ni musuh yang menyesatkan nyata. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Nabi Musa bagi tahu, doa pada Allah SWT, istighfar pada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah buat zalim pada diri aku. Ampunlah dosa aku. Allah tak nak terima doa dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Lagu mana dia tahu ni? Allah SWT wahyu ke dia, tak kira dah. Lagu mana? Allah Taala bagi tahu. Qala rabbi bima an'amta. Nabi Musa begitu, ya Allah, dengan sebab nikmat yang telah kamu bagi pada aku ni, falan akuna zahiran lil mujrimin. Sekali-kali aku tidak akan guna untuk bantu orang mujrimi. Ni tengok Nabi Musa. Mana tidak kena Nabi Musa, Nabi Musa tahu tu satu kesilapan dia. Tolong Bani Israel, satu kesilapan dia. Tak, sepatutnya dia tenang dulu. Tak. Lepas tu dia panggil mujrimi kan, aku tidak lagi akan guna kekuatan nikmat yang kamu bagi ni untuk bantu orang mujrimi. Mana kalau dia tolong untuk orang mujrimi, orang tak molek kan. Lepas tu dia tahu. Mana dengar Nabi Musa kau syidik, fatanah siap rasul kan. Rasulul azmi pula. Tak. Bila berlaku tu, bila tengok cara kecek, tak. Macam rasa tak salah rasul gapo-gapo kan tak. Maka tahu dah. Sebab tu Nabi Musa istighfar. Nabi Musa istighfar. Mana Nabi Musa tahu bahawa orang Bani Israel dia tolong tu bukan orang molek. Sebab tu ucap lagu ni kalau dia tolong tu orang kena zalim, bukan lagu ni. Itu tak rasa bersalah. Ni rasa bersalah ni apa? Sebab kalau dia tolong tu bukan orang tak molek. Ni zahir Allah Subhanahu. Kalau memang kena zalim sungguh, tak. Bukan lagu ni kat dia ni. Bukan lagu ni. Tak. Lalu fa asbaha fil madinati khan. Lalu jadilah Nabi Musa tu pada pagi keesokan tu dalam keadaan takut. Dia berhati-hati. Fa idzal ladzi istansarahu bil ams yastasrikhu. Tiba-tiba jumpa pula kau minta tolong kemarin tu. Dak minta panggil nama dia, yastasrikhu. Panggil dia. Maka Nabi Musa bila tengok dia, qala Musa innaka laghawiyyun mubin. Mung lah sesak sebenarnya. Mung pala buat perangai sebenarnya. Dak kemarin tu Bani Israil. Falamma an arada an yabtisha bil ladzi huwa aduwwun lahumā, dia jadi mufassir ni jadi apa dia? Jadi keliru. Falamma, jadi bila Nabi Musa nampak Bani Israil minta tolong dia sekali lagi tu pula tu. Tak, orang tak molek ni. Maka falamma an arada an yabtisha bil ladzi huwa aduwwun lahumā. Bila Nabi Musa mula bila hampir nak tumbuk orang yang mana dia tu musuh pada mereka berdua. Ni, mereka berdua ni. Siapa dia tu? Nabi Musa nak tumbuk siapa dia ni? Bila jumpa kali kedua pula, dia balas pula. Jadi mari tu minta tolong pula. Minta tolong pula daripada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bila tengok pada dia, Musa kata, kamu ni mu yang penyebab kan. Innaka laghawiyyun mubin. Mu lah yang penyesat kan. Maka bila Nabi Musa nak pergi tumbuk orang yang mana dia tu musuh pada mereka berdua, ni mufassir jadi keliru. Huwa tu siapa dia? Aduun lahumā tu siapa dia? Nabi Musa nak pergi tumbuk siapa dia? Zahirnya kalau kita tengok nak pergi tumbuk huk mari itulah. Tak. Huk Bani Israil balas mari itu. Tapi iskal pula lahumā ni, yang mana dia tu musuh pada mereka berdua. Berdua ni siapa dia? Maknanya Bani Israil ni sekali lagi balas dengan orang Firaun lah. Zahir dia tu yang jadi mufassir bagi tahu, dia balas sekali lagi dengan orang Firaun, dengan orang Kibti. Tak. Jadi orang Kibti itu musuh kepada Nabi Musa, musuh pada Bani Israil itu. Jadi sebahagian mufassir bagi tahu Nabi Musa nak pergi tumbuk orang Firaun sekali lagi. Orang sekali. Tu tak sesuai tu.
Sebab Nabi Musa kena dah sebenarnya. Siapa dia buat perangai ni? Tak, bukan nak tumbuk, tapi dia jadi aduun lahuma ni. Dia tak pelik, dia masalah iskal. Tak. Aduun lahuma ni bukan Kibti, bukan orang Firaun. Aduun lahuma ni tak sama ni balas dua orang tu, bukan Israel seorang, Kibti seorang, tidak. Kalau kali kedua ni balas Israel dengan Israel. Kita kena buat gitu sebab lahuma tu. Bani Israel ni musuh pada Nabi Musa, musuh pada ni. Musuh. Baru kita kata gitu, tak pelik sebab yang perosak di kalangan Bani Israel ni bukan semata-mata Firaun orang Kibti. Perosak di kalangan Bani Israel ni orang Israel juga. Kita boleh nampak ni bahasa dia orang ni pangan ni jasus ni orang Firaun juga sebenarnya. Orang Bani Israel ni dia buat khianat pada Bani Israel, dia buat khianat pada orang Firaun, hok lemah-lemah. Ni perangai jasus, perangai tali baru ni, perangai tali baru Firaun di kalangan Bani Israel. Sebab tu Nabi Musa tahu dah. Ni orang tak molek dah ni. Jadi dia tu hampir-hampir nak pergi Nabi Musa nak pergi tumbuk dak Bani Israel khianat tu, tali baru Firaun ni. Yang mana dia tu musuh pada Nabi Musa, musuh pada orang tu. Orang tu seorang pun balas dia. Bani Israel juga. Kita kena kata mana? Sebab apa? Musuh mereka berdua. Kalau musuh pada Firaun daripada Bani Israel, min aduwihi, ayat atas tu min aduwihi. Tu perkataan min aduwihi dengan lahuma yang beza. Dia beza. Dia ghalib zahirnya ayat ni balah ni Bani Israel dengan Bani Israel, Nabi Musa mari jumpa bulaan. Jadi Nabi Musa ni bila tengok ni, dia ni pun benarnya puncanya menyebabkan pembalahan kemarin tu. Nabi Musa nak tumbuk dia sekali lagi. Qala ya Musa, tu dia kata, tengok ni ucapan ni. Hok mari hok Nabi Musa tolong tu. Dia kata, aturidu an taqtulani, mu nak bunuh aku seperti mana kamu telah bunuh dak orang mari. Tak, orang mari sebelum ni lah. Tak, kemarin betul ni. Al-ams kita bagi tahu dah kan dalam kalimah dalam bahasa Arab al-am kalau dengan alif la ams tak nakirah. Kalau tak ada alif la tu dia ma'rifah. Kalau disebut zahabtu ams tu mari dia ma'rifah tu. Nakirah dia ma'rifah, dia tukar dalam bahasa Arab ni. Ba ni dalam ams dia. Tak ada apa kalimah lah. Mana sebelum ni lah, sebelum ni. Adakah kamu nak bunuh aku seperti mana kamu telah bunuh dak satu orang sebelum ni? In turidu illa anta, kamu ni tidak lain melainkan nak jadi nak buat sombong di atas muka bumi, dan kamu tidak ingin menjadi orang muslimin. Ini percakapan lagu ni percakapan munafik ni, percakapan jasus ni. Dia kena belaka dah orang ni. Dia ambil kesempatan, dia tak peduli. Ni orang yang mana boleh berubah, stand dia berubah bila-bila ni. Bila keuntungan dia terjejah, lagu ni dia laung begini kan tak. Jadi orang dengar, orang tahu tak? Jadi benda ni tersebar. Kalau kata tak ada orang situ, dia sebenarnya pergi royak ke orang istana, bunuh mari tu Nabi Musa. Tak pelik tak? Sebab dia memang orang lagu ni. Dan ni Bani Israel juga, Bani Israel. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah satu orang lelaki daripada hujung kampung dalam keadaan berlari-lari. Maka bagi tahu pada Nabi Musa, wahai Musa, innal malak, sesungguhnya tak, pembesar-pembesar sudah mesyuarat berkenaan dengan kamu, mereka sudah buat keputusan untuk tangkap kamu, untuk bunuh kamu. Maka fakhruj inni laka minan nasi, maka keluarlah kamu, so aku ni orang mana bagi nasihat pada kamu. Jadi ni siapa dia? Zuhair ni putera mahkota, orang beriman dalam keluarga Firaun untuk membesar bersama Nabi Musa. Jadi dia ada dalam mesyuarat. Dia siapa dia bagi tahu pada kerajaan ni Nabi Musa bunuh mari. Rasanya hak ni dah. Tak dia yang bocor mari. Bukan kata ni baru balah ni mari lalu ni. Dah, rupanya dia ayat mari lagi. Rupanya dia pecah kan. Tak, dia balah orang pucah balah dia minta turun Nabi Musa. Bila Nabi Musa tumbuk mati, dia pergi ayat senyap-senyap. Dia dah. Tak, berkhianat. Tak, di kalangan Bani Israel sendiri, Jadi mari orang di kalangan orang istana ni, saya Nabi Musa besar sekali dalam istana ni, tak bagi tahu pada Musa, mereka sudah mesyuarat buat keputusan untuk tangkap kamu, untuk bunuh kamu. Maka keluarlah kamu. Fakharaja minha khaifan. Lalu Nabi Musa pun keluar daripada Mesir dalam keadaan takut, dalam keadaan berhati-hati. Qala rabbi najini minal qaumi zalimin. Doa pada Allah dengan sifat inabah. Allah Taala telah selamatkan Nabi Musa, boleh lari dengan kerajaan Mesir, ada askar, ada elit, ada tentera, ada komando, apa sepatutnya. Dengan kudrat
seorang yang di mana dia besar dalam istana gini kan tak boleh. Tapi tengok Allah SWT datangkan bantuan nusrah. Ya Allah telah sebutkan satu nikmat yang besar juga. Allah telah selamatkan Nabi Musa daripada ditangkap oleh Firaun. Sesungguhnya kita sambut pagi ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin wa Muhammad nabiyyi rasulullah walhamdulillah.